Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan masuk sikit bab bahagian hibah rumah. Hibah rumah. So dia ada bercagar. Hibah rumah bercagar. Kalau hibah rumah tak bercagar ni dia mudah. Janji ada geran, ada nama pemilik itu, so dia boleh hibah pada siapa-siapa saja. Tapi bila ada hibah rumah bercagar, dia perlu ada takaful full coverage. Yang ni penting, full coverage. Ni syarat dia lah. Syarat lain pun ada. Tapi yang paling penting ni lah, takaful full coverage. You pastikan you ada takaful full coverage. Kalau tak ada, kena ambil lah. Okey. Syarat amnya kita compare normal punya prosedur. Normal prosedur ni maksud dia yang selalu orang buat dekat luar sana melalui lawyer kan. So dia akan buat dokumen hibah. Tak kira lah hibah bercagar ke, hibah tak bercagar. Ini dokumen hibah contoh rumah. Kan dia nak bagi mestilah pada penerima dia dokumen tu. Dokumen tu bila meninggal, penerima tu dia kena bawa dekat siapa? Dekat lawyer lah. Lawyer untuk apa? Untuk perbicaraan di mahkamah syariah, mahkamah tinggi syariah. Di sini kata putus siapa? Hakim lah. Hakim yang akan bagi putus yes or no. Yes, no. Ni biasanya. Kalau yes, dia akan ke sana lah untuk masukkan dalam surat kuasa. Kalau no, dia tetap akan masuk surat kuasa tapi sebagai faraid lah. Surat kuasa ni surat kuasa apa? LA. Dekat mana nak dapat LA ni? Satu, pejabat pusaka kecil atau mahkamah tinggi sivil. Dia sama je, cuma pejabat pusaka kecil ni untuk harta bawah 2 juta. So harta pusaka termasuk rumah ni tadi kan, masuk dengan harta-harta dia lain. Rumah harta dia bawah 2 juta, dia boleh pergi pejabat pusaka kecil. Tapi kalau harta dia lebih daripada 2 juta, dia kena mahkamah tinggi sivil. Maknanya dia lebih daripada 2 juta. Dia kena pergi mahkamah tinggi sivil. Untuk apa? Letters of administration. Okey. Dia macam mana pun, kebiasaan perbicaraan ni dia ambil masa 3 hingga 5 tahun. Kos turun naik mahkamah tu, setiap kali turun naik mungkin kena bayar 300-500 bergantung pada lawyer lah. Kan? So memang menunggulah. Di sini sebab dokumen hibah rumah ni, satu lagi kita ada harta pusaka. Harta pusaka ni patutnya dia terkeluar lah, tapi sebab nama owner tu masih dalam harta pusaka, jadi perlukan pentadbir. Pentadbir. Okey, pentadbir ni siapa nak lantik pentadbir? Waris lah. Kalau dia ada 5 waris faraid, waris 1, waris 2, waris 3, waris 4, waris 5 kena setujulah nak lantik pentadbir. Siapa dia lantik? Mungkin di kalangan waris 1 ni akan jadi pentadbir, atau dia lantik asalihin trustee sebagai pentadbir. Tapi dia orang kena setuju. So bila dah keluar, kalau kata pentadbir ni pergi dekat pusaka kecil atau mahkamah tinggi, dia akan tunggu juga 3 hingga 5 tahun. Sebab apa? Tunggu keputusan hakim keluar. Hakim kata yes ke no. Yes, dia akan masuk dalam LA sebagai harta hibah. Kalau no, dia akan masuk sebagai faraid. Dekat sini. So dia akan ikut. Walaupun harta tu harta dibicara di mahkamah syariah, mahkamah syariah akan hantar dekat sekarang ni perbicaraan. Kalau ada perbicaraan lah, supaya dia orang kata tangguhkan dulu urusan pentadbiran pusaka. Jadi pusaka pun akan terbeku selama 3 hingga 5 tahun sehingga keputusan hakim keluar yes or no. Kalau no, dia akan masukkan sebagai faraid. Kalau yes, dia akan masukkan sebagai hibah yang telah disahkan oleh hakim tadi. Cuma masalah utama, kalau pentadbir tak berjaya dilantik. Apa jadi? Katalah ni gaduh. Dia tak setuju harta ni jadi hibah. 5 ni, dia tak setuju.
Dia tak nak sign. Bila dia tak nak sign, pentadbir tak boleh dilantik. So, kes ni tak boleh bawa pergi Jabat Usaha Kecil. Katalah dia bawa pergi Mahkamah Syariah pun, Mahkamah Syariah dah keluar kata yes. Tapi sebab tak ada pentadbir, bila tak ada pentadbir, dia tak boleh pergi masuklah LA. So, hibah ni tak jalan. Dokumen hibah tak jalan sebab pentadbir. Nampak macam asing, tapi sebenarnya tak asing. Sebab tak ada pentadbir, tak boleh masuk dalam LA surat kuasa. Dia tak kisah kita buat hibah ke, buat atas pencarian ke, kita buat faraid ke, kita buat sama rata ke, dia mesti masuk dalam surat kuasa. Surat kuasa kita ada LA saja sebab kita tak boleh nak buat surat kuasa lain. Sebab kita tak ada akta. Akta dia kata hibah mesti disahkan oleh Mahkamah Syariah. So memang kalau Mahkamah Syariah kita kena lantik peguam. Sebab nak pergi mahkamah lantik peguam. Lainlah kalau kata pergi Jabat Usaha Kecil tak melalui Mahkamah Syariah, tak payah peguam. Tapi sebabkan kes ni dia nak pengesahan harta pencarian, pengesahan harta amanah, pengesahan harta orang kata harta hibah, dia perlu Mahkamah Syariah, hakim tu keluarkan keputusan. Jadi kat sini pun jadi masalah. Kalau pentadbir tak berjaya dilantik, adalah jadi masalah. LA tak boleh keluar. Bila LA tak boleh keluar, dia keputusan ni kemungkinan dengan tunggu W5 ni setuju ataupun dia meninggal, kemudian waris-waris dia pergi orang kata Mahkamah Syariah, orang kata pergi Pusaka Kecil, dia orang lantik wasi, bawa keputusan Mahkamah Syariah ni bolehlah masukkan. Tapi selagi dia tak setuju, pentadbir tak dilantik, macam mana kita nak terbitkan surat kuasa kat sini? Jadi masalah sebab normal prosedur dia tak fikir macam mana nak masukkan surat kuasa hibah daripada Mahkamah Syariah tu ke dalam surat kuasa LA. Sebab Mahkamah Syariah dia hanya bagi pengesahan. Yang sebab undang-undang kita undang-undang sivil, bukan undang-undang Mahkamah Syariah. Kita permintaan kita berdasarkan undang-undang sivil, Mahkamah Tinggi yang boleh buat keluarkan perintah. Jadi bila tak ada pengesahan daripada mahkamah pun tak jalan hibah tu. Kalau kata pentadbir tak dilantik pun tak jalan hibah tu. So apa pun tak jalan kalau ada masalah. Tapi kita tengok pada asalihin trustee, kan, asalihin trustee apa-apa pun sebelum kita buat hibah kita kena buat wasiat dulu. Wasiat untuk kita lantik wasi. Kat sini bila lantik wasi, tak kira lah waris 1 sampai waris 5 ni, dia nak kata apa dekat wasi ni pun, wasi tetap dah dilantik. So dia setuju tak setuju, itu dia punya pasal lah, kan. Walaupun dengar macam tak sonok kan, tapi wasi hanya bacakan wasiat. Lepas bacakan wasiat terus ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk urusan probate. So kalau kata dia tak setuju pun, kan, dia tak setuju, baki harta tu jadi faraid, baki harta. Yang dokumen hibah kita dah keluarkan daripada wasiat. Kita tak tanya dia dah. Kita tak tanya dah pada waris. Kita terus ke Mahkamah Tinggi Sivil. So dia berjalan serentak. Kat sini waris tak boleh kata dia tak setuju, dia jadi faraid juga berjalan. Kalau kata atas ni pentadbir tak setuju, dua-dua hibah tak jalan, pusaka tak jalan. Ini pusaka still jalan walaupun dia jadi faraid, tapi hibah tu pun jalan. Kita pergi serentak ke Mahkamah Tinggi. Bila serentak, kan, dia berjalan. Bila dah keluar, kan, satu untuk faraid, satu lagi surat kuasa untuk hibah. Hibah kita terus tukar nama dokumen hibah ni. So kita tak perlu nak risau. Orang kata nak kena lepas dapat pengesahan Mahkamah Tinggi, nak kena pergi daftar dekat mahkamah 2 kali mahkamah bersidang. Ini sekali jalan terus tukar nama. Jadi serentak. Bila serentak kita jimat masa, kita jimat kos, masa dan kos. Sebab lain-lain tu
kos mahkamah kita dah kurang. Sebab satu mahkamah syariah kita tak pergi. Satu lagi mahkamah tinggi saja kan kita pergi. Jadi sekali jalan. Bila sekali jalan dia jimat lah masa tu. Masa kedua kita punya ni tak ada yang terbeku, tak ada masalah. Kalau kata yang tak setuju guru, tak setuju ke, dia tetap berjalan. Sebab tu As-Salihin Trustee dia mulakan dengan wasiat. Sebab kita peranan wasi ni lebih penting. Kita tak nak kita pegang dokumen hibah tapi wasi tak dilantik. Last sekali yang nak berjalan, harta pusaka terbeku. Kita tak nak keadaan macam tu. Sebab tu orang dia tak faham. Harta hibah ni, walaupun kita dah niat hibah, akad tu dah berlaku, tapi dari segi undang-undang, tadi saya dah cakap kan, dari segi legal, undang-undang dia masih nampak harta tu sebagai harta si mati. Dia bukan nampak harta sebagai harta hibah. Lainlah kalau kita tukar siap-siap nama tu kepada pemilik tu masa hidup, kita buat hibah mutlak, tapi kita nak buat penukaran tu selepas mati. Jadi penting lantik wasi dulu, kemudian baru kita buat dokumen hibah. Jadi wasi tu kita dah keluarkan dokumen harta hibah tu daripada wasiat. Kan? Bila kita keluarkan, kita tanya tentang baki harta pusaka saja. Sebab tu dekat As-Salihin Trustee kita tak ada, kita bypass mahkamah syariah. Kita tak nak hakim bila yes or no dia ada 50-50. Kita tak nak lah 50. Bila 50-50 kita tak tahu yes or no. Bila yes or no dia gantung pada hakim. Hakim tu dia mazhab dia kata hibah bercagar tak boleh. Jenuh kita bila dia kata hibah bercagar tak boleh kan. Hibah bercagar ni tak menepati mazhab Syafi'i. Dia kuat mazhab Syafi'i, dia kata no, habislah dokumen tu. Tapi kita punya argument kan, kita dah jadi wasi. Dokumen hibah tu harta tu kita dah pegang. So dia dah buat akad tu dengan kita. So kita tak perlu pergi mahkamah syariah. Jadi kita terus ke mahkamah tinggi untuk daftar benda tu sebagai hibah. Jadi kat sini kita jimat masa. Lepas tu satu lagi, kita 100% boleh jalan. Boleh jalan. Yang ni yang penting naknya. Memang orang dia tak nampak, dia kata benda ni, tapi dia kena faham. Bila kita melalui proses perbicaraan, bergantung kepada satu keputusan hakim, satu lagi orang kata hujah daripada peguam tu, bukti-bukti yang disertakan. Kita tak nak perbicaraan tu jadi 50-50. Kalau kata jadi no, tak jalan. Kalau pentadbir tak berjaya dilantik, tak jalan. Lagi teruk, dua-dua terbeku. Sekarang walaupun kita buat wasiat, kita buat dokumen hibah asing, tapi wasi tu wasi yang sama, jadi dia boleh berjalan. Harta pusaka, baki harta pusaka, dia berjalan juga. Tak kira lah jadi faraid ke apa, tapi hibah tu tetap berjalan. Jadi kat sini pentingnya bila kita buat perancangan, pastikan dia 100% boleh berlaku. Sebab As-Salihin dia pegang, dia akan tukar nama terus. Dia bukannya bagi surat kuasa tu pada waris pula pergi pejabat tanah, tak. Dia terus pergi pejabat tanah untuk tukar nama. So kat sini waris-waris tak perlu dah. Kita hanya berkumpul dengar bacaan wasiat saja. Apa pesanan, apa hasrat terakhir kita, itu tugas wasi lah yang akan sampaikan. So kat sini kita dah ada satu, orang kata complete lah. Bila buat wasiat dan hibah tu, kita pastikan satu baki harta pusaka tu tetap orang kata dibuat. Kalau lebih senang kita buat faraid lah. Sebab kalau buat faraid, siapa nak tentang? Selalu orang kata buat wasiat boleh ditentang, tapi kalau dia buat faraid nak tentang apa? Kan? Jadi kita dah buat hibah tu berjalan. Jadi Alhamdulillah lah, dekat As-Salihin Trustee dah 17 tahun, kita punya hibah tu tak pernah lagi di-challenge. Nak challenge boleh, tapi tak pernah lagi di-challenge lah. Jadi makna dia berjalan 100%. Sebab kita tak bergantung kepada keputusan mahkamah. Di setengah company, dia bergantung kepada keputusan hakim. Jadi kat sini dia jadi 50-50 lah. Ada yang berjaya, ada yang ditolak. Bila ada yang ditolak, jadi tak jadilah. Kita tak mau yang tu. Kita tak mau juga waris-waris tak bersetuju. Ni jadi masalah. Sebab ada juga orang tanya, bukan ke waris boleh tentang
dia bukan tentang, dia tak setuju. Bila tak setuju, dia tak nak sign. Bila tak nak sign, pentadbir tak boleh dilantik. Jadi tak boleh masuk juga surat kuasa tu. Ini jadi masalah kan. Ini jadi masalah. Sebab itu As-Salihin dia tak ada masalah ni. Tapi kita kena, kalau kata rumah bercagah, pastikan takaful tu full coverage. Dan dia ada juga dan dia. Pastikan penerima hibah tu, kalau kata lepas tolak, orang kata takaful tu bayar, tak cukup, kata ada baki lagi, penerima hibah tu bertanggungjawab untuk settle. Untuk settle. Jadi perlulah maklum benda ni. So kita tak minta kebenaran mahkamah syariah. So kita pakai documentation kita sendiri. So siapa nak challenge, dia boleh challenge. Kemudian dia sendiri kena bawa kes ni pergi ke mahkamah syariah untuk challenge. Tapi kita tak bawa ke mahkamah sebab kita terus ke mahkamah tinggi. Okey, kat sini dah dapat As-Salihin Trustee. Dia memang orang kata dah 17 tahun kan. As-Salihin Trustee kita buat ikut law dan kita pastikan kita punya ni 100% boleh dilaksanakan. Kita tak nak 50-50 disebabkan hakim, ataupun 50-50 disebabkan oleh waris. Waris tak setuju nak lantik pentadbir, habis juga. Okey, so boleh faham sebabkan hibah ni dia tak ada akta dalam kita punya undang-undang. Dia ada akta hibah takaful saja. Jadi hibah takaful dengan hibah rumah dia tak sama. Bila tak ada akta kan. Jadi kita kena guna di sebalik undang-undang lah. Jadi dari segi hukum dia dah terkeluar daripada pusaka. Dari segi undang-undang tu yang kita nak pastikan dia boleh berjalan. Itu yang saya bila buat hibah kita nak tengok pada legal tu lebih sikit. Sebab hibah kita boleh bagi pada siapa saja dari segi hukum sebab dia hadiah, tapi dari segi legal As-Salihin Trustee pastikan 100% boleh dilaksanakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.